Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada pagi ini dalam pengajaran cikgu iaitu Reka Cipta tingkatan 4, kelas 4 STM dan 4 SRC. Apa khabar semua ya? Semoga semua anak-anak cikgu sihat walafiat. Jadi sebelum cikgu meneruskan ni, kamu bolehlah bersarapan sambil mendengar penyampaian cikgu. Okey, pastikan perut kamu tidak kosong. Okey, nanti sakit pula kan. Okey, hari ini adalah hari Selasa 23 bulan 2 2021. Okey, jadi masa cikgu mengajar pukul 7.30 hingga pukul 9. Jadi cikgu harapkan semua pelajar-pelajar cikgu berminat menonton video cikgu kali ini. Ada 32 orang bagi kelas Reka Cipta di 4 STM dan 4 SRC. Okey, kita teruskan pada pengajaran cikgu. Okey, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, untuk hari ini kita masih lagi dalam bab yang kedua, dalam subtopik sama macam semalam iaitu teori asas lakaran. Okey, tetapi kita dah pergi pada objektif pembelajaran 2.23. Semalam 2.21, 2.22. Jadi hari ini kita meningkat kepada pengajaran 2.23 dan 2.24. Okey, 2.23. Okey, objektifnya yang pertama ialah menghasilkan lakaran reka bentuk dengan berpandukan proses melakar yang betul. Okey, proses betul, langkah-langkah melakar yang betul. Okey, seterusnya kita pergi objektif yang kedua, dapat menghasilkan lakaran produk berdasarkan kaedah kotak. Okey, jadi proses yang betul mengikut kaedah kotak. Okey. Kriteria kejayaan di akhir pembelajaran kita hari ini, cikgu harapkan semua pelajar berjaya membuat proses melakar menggunakan kaedah kotak pada satu reka bentuk produk dengan betul. Okay. Nampak macam kata orang sukar sebenarnya kalau kita dah belajar proses melakar dengan langkah-langkah yang betul, maka kaedah kotak ke kita mampu laksanakan apabila dikehendaki menghasilkan apa saja reka bentuk produk. Okay. Kita teruskan pada slide yang kedua. Ini adalah satu gambaran bentuk-bentuk geometri iaitu bentuk-bentuk asas. Dikatakan bentuk-bentuk asas. Jadi kita lihat di sini, menurut buku teks RBT tingkatan 1, lakaran dinyatakan di situ ialah satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea bentuk reka bentuk, idea reka bentuk adalah melalui proses pembinaan objek asas. Jadi idea kita kena bina daripada beberapa bentuk objek-objek asas. Contohnya ini apa ni? Void, sfera, piramid, ni apa ni? Triangle Okey, yang ini star, yang ini pentagon, yang ini cuboid, yang ini star. Okey, ini silinder, ini pentagon, ini hexagon, cone, ni berapa bucu ni? Nampak sangat. Okey, ini pun sama adik-beradik kepada pentagon, yang ini ellipse, sfera, terlindung ni pula tak nampak. Okey, jadi ini adalah bentuk-bentuk asas ataupun objek-objek asas banyak dalam bentuk 3 dimensi. Jadi prinsip dan elemen reka bentuk boleh diaplikasikan dalam kita menghasilkan bentuk ataupun objek asas ni. Jangan lupa kita ada 7 prinsip dan 7 elemen. Kita kena kaitkan dalam reka bentuk idea suatu produk kita. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, pada perenggan yang ini mengatakan buku RBT tingkatan 1, dalam pembinaan ia bermula dengan memilih beberapa bentuk geometri asas. Maksudnya kita kena yang pertama sekali memilih satu ataupun beberapa bentuk geometri asas. Contohnya cikgu pilih cuboid,
cikgu pilih piramid sebagai idea bentuk asas cikgu. Kemudian kita gabungkan dia menjadi satu bongkah. Contohnya maka bentuk itu akan menjadi objek yang baru. Itu contohnya kalau kubus campur dengan piramid, apa bentuknya? Maka namanya bentuk yang baru lah kan. Okey. Itu contoh idea. Seterusnya ini dipanggil penggabungan ataupun digabungkan. Jadi teknik penggabungan lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek baru. Nampak? Bila kita nak melakar, kita jangan terus kepada idea-idea bentuk-bentuk asas saja. Jadi kita kena gabungkan beberapa. Tak mestinya 2, 3, 4, lebih. Mungkin kita ambil bahagian-bahagian yang tertentu pada kelainan yang ada pada setiap objek asas. Okey, yang ini menurut Kamus Dewan. Cikgu ambil terbitan daripada Kamus Dewan. Okey, kita pergi pada takrif lakaran. Semua kena tahu Okey, lakaran ditarifkan. Apa takrif tu? Diertikan, didefinisikan ataupun dimaksudkan. Okey, lakaran dimaksudkan sebagai gambar yang dilukis secara kasar. Okey, apa maksud secara kasar? Adakah dia permukaannya kasar? Tidak. Gambar tu dilukis secara kasar bermaksud tak ada strok, garisan yang yang menentukan itu adalah objeknya. Jadi kasar ni maksudnya dia rambang. Jadi lakaran kita tu tak semestinya dia terus menjadi kepada objek yang nak kita hasilkan. Dia masih lagi dalam penjanaan idea. Dikatakan secara kasar. Okey. Stroknya masih lagi hodoh lah. Bila sebut kasar ni tak cantik kata orang kan. Jangan risau pasal dia masih lagi dikatakan lakaran. Sebab apa? Lakaran merupakan gambar yang dilukis secara kasar. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Lakaran merupakan proses awal. Jadi bila kita katakan lakaran itu, cikgu saya takut anak hantar lakaran saya. Janganlah risau Kita faham lakaran itu sebenarnya secara kasar, maka dia adalah proses awal. Jadi dia ringkas, dia cepat. Jadi macam mana nak dapatkan dia cantik kan? Dia ringkas kan? Awak lukis apa? Saya pun tak faham. Cikgu, memanglah saya lakar kan? Dia ringkas dan dia cepat. Jadi adalah kat situ kan pertikaian pada cikgu kan. Tapi sebaik-baiknya lakaran kita dapat memberi pemahaman apa yang kita nak sampaikan, idea kita yang dalam buah fikiran kita kepada cikgu kita. Setidak-tidaknya 50% cikgu fahamlah kan. Gitu. Okey, kita teruskan. Manakala lukisan pula, ni apa beza pula bila lukisan? Tadi lakaran. Okey. Tadi kita dah sedia maklum, lakaran adalah proses awal. Dia merupakan gambar yang dilukis secara kasar. Apa pula lukisan? Lukisan ialah kerja peringkat kedua. Bila lakaran, kita buat lebih banyak, kita dah cantikkan dia, kita dah tambah penambahbaikan, maka dipanggilkan dia lukisan. Okey, dia adalah kerja peringkat kedua yang melibatkan kerja yang sistematik, kemudian memberi kesan dari segi pencahayaan, ton, warna, jalinan dan lain-lain. Okey, jadi yang pertama sekali, lukisan ni lebih baik daripada lakaran. Jangan susah. Okey, nanti bila dah masuk proses melakar, kamu dah buatkan latih tubi, kamu akan dapat menghasilkan lukisan yang baik, yang mempunyai ciri-ciri seperti pencahayaan, ton. Semalam pun kamu dah hantar, kamu dah mahir dari segi stroke tone cuma warna belum, jalinan dah. Okey. Lepas tu apa? Struktur dah. Okey. Jadi kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, ini dia. Lakaran berdasarkan kaedah kotak. Kita panggil kotak, ada orang panggil petak, ataupun ada orang panggil kaedah kuboid ataupun kubus. Okey. Asalkan bentuknya kotak,
Okey, sama ada dia sisinya sama ataupun tak sama masih lagi dalam keadaan yang kita panggil dia kotak lah. Okey. Jadi kotak ini sebenarnya lingkungan base asas untuk kita membina bentuk-bentuk yang pelbagai. Okey, contohnya cikgu dah bentukkan tadi kotak kan. Okey, kita nak pergi kepada piramid. Okey, ini contoh yang pertama kotak. Daripada kotak, okey, daripada kotak cikgu lukiskan di sini supaya nampak garisan merahnya ni. Okey, maka di dalamnya ada piramid. Okey, daripada kotak ini kita akan lihat kita boleh menghasilkan di dalamnya bentuk silinder. Daripada kotak, kita boleh menghasilkan bentuk asas kun. Daripada kotak, kita juga boleh menghasilkan sfera. Dan daripada semua bentuk-bentuk piramid, silinder, kun dan sfera, kita boleh hasilkan gabungan pelbagai bentuk untuk melengkapkan rupa bentuk ataupun design design ataupun reka bentuk yang asalnya daripada idea kita. Okey, jadi idea kita tu kita lakarkan, kita jelmakan dia. Maka kita gunakan gabungan-gabungan bentuk-bentuk asas ni. Kita teruskan lagi pada slide yang berikutnya. Bagaimana kita nak menghasilkan kaedah kotak untuk menjadikannya bentuk asas piramid? Cikgu akan tunjukkan Okey. Pertama sekali kita kalau tengok sini macam mana dia punya proses kan? Okey, yang pertama sekali kita bina segi 4 stroke pakai cikgu pakai stroke pen warna merah. Okey. Tapi pastikan lengkaplah sebenarnya segi 4 ni kalau tengok di sini dia tak ada garisan terselindung tersembunyi. Okey, jadi kita binalah. Cikgu bina. Cikgu terus direct pada tablet cikgu. Jadi kita tahu bahawa ini adalah bahagian yang terselindung. Sebab apa? Garisannya putus-putus. Cikgu ambil satu strok warna biru Jadi kita dah tahu bahawa piramid itu mesti ada puncak kan. Okey, jadi nak tentukan kedudukan puncaknya, okey, kita cari bucu kiri ke kanan dan belakang ke hadapan ataupun hadapan ke belakang. Kita nak buat apa macam ni cikgu? Kita nak dapatkan titik persilangan. Okey, di antara mungkin ini kita kata ni point A, ni point B, ni point C, ni point D. Jadi titik persilangan tu adalah puncak pada ketinggian piramid. Okey. Kemudian apa lagi cikgu? Okey, daripada puncak ketinggian piramid tu kita majukan. Cikgu ambil satu warna. Pilihan warna cikgu kat sini tak banyak. Cikgu ambil warna kekalkanlah pada warna merah Okey, daripada puncak ni kita terus ke bucu lah, penjuru. Ada 4 penjuru kan. Teruskan. Jadi piramid. Okey. Jangan susah hati. Jadi piramid. Okey. Kemudian cikgu cuba warnakan dengan ton yang kuning ni. Jadi kita nampak bentuk piramid pencahayaan piramid. Okay, nampak jelas ini piramid. Okay, kita teruskan pada bentuk asas yang lain menggunakan kaedah kotak. Baiklah, yang ini adalah bentuk asas kun. Seperti biasa, seperti yang mula tadi tu, kita bina segi 4 dulu. Okey, kotak dia lah. Lepas tu dia punya garisan tersembunyi. Kita nak melakar, kita jangan risau, bukan lukisan pun Lepas tu kita cari puncak. Keadaannya begini. Kita dapat titik persilangan di tengah. Kemudian kita tahu kun dia bukannya macam piramid kat penjuru. Jadi kita kena kenal pasti mana kedudukan
bahagian tengah setiap bulatan, dipanggil yang bersentuhan dengan tapak pada kotak ni. Okey, jadi kita binakan dia punya penjuru. Ni bertemu ke sini, ni bertemu ke sini, ni bertemu ke sini. Belakang ni tak nampak bertindih jadi dia ke situ lah. Kemudian kita buat lengkung, sini ke sini, sini ke sini. Jadi bila kita tengok kat sini, lengkungan sebelah kiri dengan kanan ni mesti seimbang lah kan. Kemudian yang belakang ni pula kita tekan ni. Sekejap yang tersembunyi garisan putus-putus. Lepas ni tak tersembunyi kan. Maka jadilah kun. Kita warnakan. Ni tebal kuning belakang, makin jarak. Ini adalah tone kecerahan, tingkat darjah kecerahan. Jadi yang berhadapan dengan cikgu ni adalah cahaya. Nampak ni bentuk asas kun. Seterusnya kita pada bentuk asas sfera. Sama juga kaedah kotak, gunakan cara yang sama. Kita bina dulu segi empat ataupun kotaknya dulu. Kemudian tarik dia punya sisi kanan, itu hadapan dia. Okey, garisan tersembunyi supaya dia nampak 3 dimensi. Penting ni sebab kita nak buat 3 dimensi. Okey. Kemudian apa kita nak buat kan? Kita tahu ni persilangan. Kita ambil warna kuning. Ni caranya. Bucu. Allah Akbar. Okey, bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Sebenarnya belakang sana ada kan? Bucu ke bucu, belakang pun ada bucu ke bucu. Sini. Okey. Jadi cikgu hitamkan sikit, birukan sikit titik persilangan di situ belakang kat sini. Kat sini. Yang ni kat sini. Yang bawah pun kena ada sebab dia sfera. Misalnya bawah ada lagi kan. Sini ke sini. Sini ke sini. Persilangannya di sini. Terus ni kita dah tahu bahawa lengkungnya mesti nampakkan sfera kan. Okey. Caranya macam mana? Nampak sini. Okay. Lengkung ini sisi sebelah sana, bahagian atas dia akan bertemu dengan yang ini. Okey. Jadi kita tarik dia. Okey, contohnya. Okey, kita ambil yang bahagian atas dengan yang bawah. Ni atas, bawa ke bawah. Daripada atas ke kiri lengkung ke bawah, ke kanan lengkung ke bawah. Nampak? Cikgu macam mana dapat kesan ni? Okey, kita ambil pandangan atas. Yang ini kita ambil pandangan bawah. Okey, titik tengah dia di situ, persilangan pada pandangan atas dan bawah. Kita lengkungkan dia. Jadi yang lengkung ni mesti bersentuhan garisan lengkung kita ni pada pandangan sisi ataupun hadapan. Yang ini belakang. Okey, mesti kita nampak ini belakang. Okey, sentuh. Jadi dia akan ke atas, hadapan bawah, bawah ke belakang, belakang naik atas. Jadi lengkap lah. Itu juga yang ini pula. Okey, mana lagi? Ni hadapan ke belakang. Okey, kita ambil sisi kiri. Sisi kiri ataupun sisi lah. Sisi kiri ni mungkin sisi kanan kan. Okey, mana titik point dia? Sini. Sini. Dia mesti lalu sini kan? Okey, dia akan lalu sini kan? Okey, bawah kan? Okey, lengkung. Ke sini. Ni lengkung sini.
Terbabas pula. Ni goyang skrin tu, teruskan sampai sini. Nampak macam tu Jadi kita tahu bahawa ni sisi ni dengan belakang kiri ni, point dia melalui atas, barulah ke belakang, barulah ke bawah, ataupun ialah sisi bawah, ini sisi kanan. Jadi kita akan nampak macam globe lah. Okay. Kemudian ini belum jadi lagi apa yang penting kat sini, langkah yang terakhir, kita jangan tengok pada sisi. Ni yang puncak ni, puncak sini, puncak sini, puncak sini. Okey, kita sambung 1 2 3 4. Okey, cikgu tandakan dengan warna kuning. 1 2 3 4. Dia mesti melalui titik-titik tersebut. Susah juga nak kesan Okey, jadi tak apa. Banyak kali ingat proses ni. Okey, teruskan. Alamak, cikgu ambil warna kuning daripada sini cikgu mesti lengkungkan dia. Cikgu kenapa tak boleh ikut sini? Tak boleh. Sebab apa? Dia takkan nampak elips. Dia mesti bentuk spira ni, dia mesti lonjong, maka jadilah bentuk spira. Nampak macam mudah kan? Jadi asasnya langkah yang pertama yang tadi tu, lepas berlawanan kesilangan, barulah kita bina dia punya keseluruhan titik. Merahkan dia. Okey, kita teruskan pada bentuk asas yang lain, iaitu bentuk gabungan. Berbalik pada gabungan ni, ingat balik masa belajar RBT tingkatan 1 dulu, kita ada 4 jenis teknik pembinaan objek. Dalam buku tersebut menyatakan kita ada teknik pembenaman. Teknik pembenaman, pembuangan, penyatuan dan peleraian. Pembenaman tu apa? Ada objek asas di mana kita buat dia punya parit ataupun kita buang sedikit bahagiannya, lepas tu kita ambil objek yang lain, kita benamkan di dalam, maka apabila digabungkan dia akan jadi satu objek cantuman yang mempunyai reka bentuk yang berlainan daripada objek asal. Ini asal Okey. Kita lihat di sini. Okey. Ini objek asal. Okey. Dipotong dibuang, maka yang tinggalnya tu ialah reka bentuk yang baru. Ini asal, ini jadi baru. Itu juga yang ini pula penyatuan, ada dua posisi digabungkan, maka dia akan jadi ini. Mungkin ni asal. Okey, campurkan dengan yang ini, maka jadilah yang baru. Begitu juga yang ini. Mana yang asal? Okey, yang ini yang asal. Masa base asal, lepas tu di bahagian yang dibuangkan ni peleraian, dileraikan. Mungkin ni cikgu rasa ni yang asal. Okey, ni yang asal. Okey, kemudian diceraikan. Jadi kita gunakan anak panah, keluarkan yang ni, keluarkan yang ni tak perlu, maka nampak dia kosong Jadilah dua bahagian, satu yang berlubang, satu lagi silinder contoh. Jadi hasilnya bila kita gunakan teknik-teknik ini, kita akan nampak gabungan-gabungan iaitu dia punya struktur binaan. Tuliskan balik ini segi 4. Cikgu ni silinder, mesti bermula dengan dia punya elip bulatan, barulah ketinggiannya. Dan kita ambil ni, pandang ke atas. Sisi dia boleh ke bawah pun tak apa. Lepas tu cuba ambil yang ini. Jelaskan yang ni cuboid. Inilah
cuboid. Lepas tu nak buat apa ni, sfera. Lepas tu last kali tu yang kat belakang tu piramid ni bentuk piramid. Senang je. Jadi gabung-gabungan sama ni kita nak benamkan dia, kita nampak posisi dia tu melekat, ataupun kita nak buang, dia tertinggal, kita potongkan dia penyatuan, dua komponen tu kita satukan jadi dia macam melekat lah. Okey, seterusnya peleraian. Okey, itu konsep-konsep ataupun teknik-teknik pembinaan objek. Okay. Kalau cikgu cakap okey, merah ni cikgu nak okey. Okey. Itulah kan. Nampakkan dia jelas. Okey. Kemudian dia punya ni macam mana bentuknya tu? Macam mana ni? Cikgu sirikan dia supaya nampak dia punya kontra berbeza jalinan dia supaya dapat kita lihat dengan jelas punya sisi sebelah sini. Kuning untuk silinder tadi. Macam mana silinder ni? Sini patutnya dia dah kuning ya. Dia. Okay. Ni apa ni? Ni apa tu penyatuan. Yang ini penyatuan juga. Kuning ni tak cukup. Okay. Merah ni okay. Dia pembuangan. Yang tu je yang belakang tu secara keseluruhan kita nampak objek ni macam mana okay. Ni ya. Hitam ni jadi outline lah ya, supaya nampak objek rekaan reka bentuk yang kita inginkan. Ni berubang maksudnya dipotong. Pembuangan kita teruskan ke bawah ya. Okay. Ini di sini yang ini dia melekat dengan merah, silinder dengan kotak tu melekat. Bila melekat dia ada garisan void kan. Dia punya puncak silinder. Okay. Ini dia punya ni melekat. Okay. Yang ni sampai sini. Jadi yang ini berongga macam mana nak nampakkan dia berubah ataupun dia memang cantum. Okey, kita ambil dia cantum lah jadi kita buat tu hitam pula sini. Saya sini jangan jelaskan.
Okey, nampak kesan Okey, kita teruskan. Okey, jadi hasilnya begitulah cantuman-cantuman bentuk-bentuk geometri bentuk-bentuk asas silinder, kuboid, piramid, sfera, apa lagi cone menjadikan dia beginilah. Ni rupa dia. Jadi ada pertambahan kat sini. Oh, rupanya dia begitu tambah 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 tak ada buang Okey, tak apa. Itu contoh gabungan bentuk-bentuk asas. Okey, asasnya tu okey, buat lekat jadi macam ni. Okey, ni bahagian-bahagian yang penting kita perhatikan. Okey, dia pekat ni. Inilah hasilnya. Nampak potong mana bahagian-bahagian yang penting supaya nampak itu teknik apa ni cantuman peleraian pembenaman dan sebagainya. Dan diletakkan kat sini sedikit kesan dengan objek. Ini kalau kita lihat sayanya dia sudah belakang. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh-contoh yang ada slide dulu. Okey, di kat sini sumber cahaya ada di belakang, sumber cahaya di belakang. Jadi kita tengok dia punya kesan gelap tone gelap berada di hadapan. Okey, yang bahagian sisi ni, bahagian atas lagi nampak cerah pasal dia darjah pencahayaannya tinggi yang ini makin lama makin rendah, ini lagi rendah. Jadi cikgu cadangkan kat sini kalau gunakan pensil lah, yang ni stroke pakai pensil. Okey, jadi yang ini tekanannya kita kena tekan lebih kuat lah. Kalau tengok skalanya dia gunakan 10B, pensil jenis 10B. Okey, yang ini kita boleh bezakan lagi terang, beza ada tone maksudnya tone-tone setiap peringkat terang dan gelap tu mesti berbeza. Lama-lama dia akan jadi gelap terang gelap. Contoh sini pun sama. Okey, ada tone. Ni nampak ada tone berbeza. Ni terang sedikit, ni gelap, ni gelap, gelap lagi. Okey. Ni terang lagi terang, jadi tak ada sentuh pun dengan pensil. Ini kesan bayang ni daripada cahaya yang dibiaskan, maka bayang itu terjadi disebabkan objek ni melindungi darjah pencahayaan. Contoh pembenaman lah. Okey, bayang-bayang pun ada di sini. Biasan pantulan cahaya. Biasanya kalau biasan pantulan cahaya ni permukaannya apa? Siapa tahu? Okay. Licin ataupun dia silau. Dia cahaya pergi kat situ, mata kita yang melihatnya tu nampak keadaan tu ialah putih. Cahaya tu putih kan? Bila cahaya putih tu terpancar pada permukaan yang bertentangan dengan mata kita, kita akan nampak cahaya putih tu di situ. Panggil kilau lah. Biasanya pada permukaan yang licin. Kita teruskan. Ini contoh lakaran berdasarkan kaedah kotak bagi menghasilkan apa ni gambar? Sebuah kamera. Okey, yang pertama sekali langkah yang awal ditunjukkan di sini ialah bina segi empat bina segi empat. Segi empatnya tahu kamera posisinya ialah kuboid tetapi sisinya adalah jadi lakaran kaedah cube. Dia panggil cube pula kita kotak hampir sama. Sebenarnya maksudnya sama. Dulu punya buku cube. Okey, sekarangnya kotak. Okey, fahaman yang berbeza tetapi proses itu sama. Okey, kemudian kita buat dia punya bahagian lensa. Okey, jadi tadi begitu kan, segi empat apa yang kita nak tambah? Okey, kita buatlah bulatan di sini. Jadi macam mana nak buat bulatan tadi? Okey, cikgu terus buat bulatan itu kaedah yang salah. Kita mesti buat dia punya
garisan persilangan untuk menentukan jarak kiri dan kanan, atas dan bawah. Okey, kalau boleh tambah lagi lah, ini sama. Barulah kita cantumkan garisan lengkung. Itu bedanya. Kemudian dia ada kelebaran kantah di bawah ke depan. Kalau lihat kat sini, tadi kita dah buat bulatan di belakang, posisinya sama macam itu, tapi kalau kita anjakkan ke depan sikit, jaraknya semua kena anjakkan ke depan sama, ke depan sama, ke depan sama dengan jarak yang sama, maka kita buat palang yang sama. Okey, kita dapatkan je jari yang sama, maka kita buat lengkung pun yang sama, maka kita akan nampak bulatan tadi membentuk silinder ke hadapan dia. Okey, proses yang sama juga sama. Okey, contohnya yang macam ini. Okey, asalnya kita buat segi 4. Okey, tapi segi 4 depannya kecil. Okey, lepas tu penjuru-penjuru kita sambungkan. Yang ini dia jadi condong lah. Begitu juga yang atas ini, segi 4. Atas segi 4 kecil. Penjuru ke penjuru kita cantumkan dengan garisan, maka jadi objek. Dan peringkat yang seterusnya, mana-mana bujur tu kita potong kita panggilkan dia fillet ataupun trim. Trim orang panggil Jadi segi 4 tadi tu yang bila pada langkah yang ketiga tu, okey, bila langkah keempat ni kita perhalusi dia. Jadi mana kita nak shapekan dia. Okey. Lengkungkan dia. Mana? Sini lengkungkan dia. Sini kita lengkungkan dia. Kita lengkungkan dia. Jadi kita akan nampak lengkung lah. Yang ini pula asalnya dia segi 4 kan, itu kan. Kita belakang bawa ke depan lengkung. Pada belakang bawa ke sisi kiri lengkung. Sini pun boleh lengkung. Nampak Itu juga pada sisi yang sebelah kanan ni, kita tahu dia ada segi 4 kan. Okey, segi 4. Okey, buat. Kemudian kita lengkungkan dia. Akan bawa ke depan. Nampak macam tu Jadi proses yang keempat ni, lakaran kemas berdasarkan garisan binaan secara bujur. Istilah bujur ni. Jadi bujur. Nak bujurkan semua bentuk dia ni. Bujur sini-sini. Tambah pula dah kelang kabut ni garisan Kita teruskan. Dan langkah yang terakhir ialah kita perincikan garisan lakaran kita. Okey, kita padamlah mana yang kita rasa ni. Kita tambahkan garisan untuk butang, kita tambahkan garisan untuk jari tekan pada petikan kamera. Lepas tu ada butang-butang untuk kawalan menu dia kan. Lensernya pula tu kita ada buat garisan supaya boleh dilaraskan. Kita tahu kan sifat lenser fungsi laras ni gunakan jari maka cengkaman pada jari tu boleh dilakukan. Okey, lepas tu kita ada skala. Okey, ni zoom pada kamera. Lepas tu yang bahagian depan mungkin untuk dinamo ataupun dia punya flash panggil cahaya tu keluar dia ada lampu kat sini lampu kita tambah. Lepas tu kat sini macam butang untuk tanggalkan kantah, sebab dia aksesori tambahan, mungkin untuk lock dia punya tu badan dia punya bahagian ni bateri. Biasa kan ada lengkung itu kan. Okey, belakang disempurnakan lah. Jadi mungkin kat sini pad maksudnya getah supaya tangan kita sebelah kiri cekam dengan ibu jari memegang butang di sini. Cukup lah tu. Dan depan-depan ni kita akan nampak ada macam garisan ke dalam. Okey, barulah kantah dia
Okay, yang ini gasan luar. Banyaklah dia punya bahagian-bahagian getah lah apalah. Okey, itu contoh. Jadi perincian lakaran dibuat pada keseluruhan apa tu objek termasuk penumpuan terhadap apa-apalah bahagian, contohnya butang lensa dan sebagainya sebelum tone diaplikasikan. Sebelum tone maksudnya semua perincian garisan-garisan ni perlu lengkap, kemudian barulah kita letak tone. Okey, apa lagi? Ni dia latihan untuk kamu semua. Jadi latihan kali ni lah satu saja. Semalam kamu dah siap kan satu lakaran, iaitu 3 bentuk kuboid, silinder terbaring dan sfera. Kali ni tadi cikgu dah terangkan bagaimana kita nak hasilkan produk. Jadi objektif kita, cikgu harapkan semua dapat melakarkan gambar kamera yang ada ni dengan menggunakan proses melakar. Kaedah kotak dengan betul. Maksudnya kotak lah. Ada bulat tak? Ada. Asalnya macam mana kotak tu cikgu? Okey, kita tengok contoh. Dalam buku teks boleh rujuk buku teks RC tingkatan 4 muka surat 45. Jangan malu, jangan segan. Okey, buku teks masing-masing ada. Okey, kita tengok macam mana prosesnya. Nampak tu? Kalau lihat pada objek ni sebenarnya prosesnya sangat mudah. Sebenarnya dia adalah segi 4. Daripada ni kita nampak macam cikgu dah dapat detect dia punya bentuk awal dia. Kemudian ada penambahan dia macam ni. Okey, lepas tu ni tengoklah ni. Lepas tu ada segi kecil. Lepas tu ada segi empat atas. Empat asasnya. Maka yang ini adalah apa tu langkah yang pertama, kotak. Okey, kemudian kita bawa kepada apa ni perhalusan kepada garisan-garisan yang lengkung. Contohnya garisan lengkungnya apa ni? Cikgu ambil satu warna supaya warna nampak jelas. Ni lengkung ni dia ambil kat sini, dia potong daripada penjuru yang tajam ni bawa lengkung ni. Ni semuanya garisan-garisan yang dibina baru pada step yang kedua. Okey, ni lengkung. Lepas tu dia berhalusi. Okey, dia detailkan lagi apa yang tak ada tadi kat sini. Contohnya butang ni tak ada. Okey, dia punya lensa. Okey, dia punya garisan shape. Okey, butang kat sini tak nampak jelas. Okey, dia ada dua pembahagian, mungkin sisi dia. Kemudian okey, dia ada ni. Okey, macam cari barang tersembunyi pula pada gambar ni okey. Jadilah yang ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harapkan semua dapat menghasilkan latihan ni. Okey. Kalau kamu dah buat, okey, kalau kamu dah berjaya, kamu postlah dalam Telegram. Okay, cikgu saya dah siap hasilkan kamera cikgu. Supaya cikgu boleh tahu siapa yang berbakat, yang kurang berbakat tu tak apa, asalkan dulu. Jangan takut, ini masih lagi lakaran. Okey, cikgu apa tu ada pelajar tanya cikgu nak letak kesan bayang, letak nak tunjukkan itu adalah produk kesan cahaya jangan tertinggal Jadi cahayanya mana? Okey, cahayanya daripada sini. Okey, mana yang terselindung? Ini yang terselindung. Nampak gelap kan? Terselindung. Okey. Ini bayang dia. Okey, cukup. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu ada kesempatan cikgu buatkan video bagaimana nak menghasilkan ni lebih jelas kan paparan yang sebenar gunakan bahan pensil dan kertas.
Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.